Pada Ahad pertama bulan April setiap tahun, seluruh dunia meraihkan Hari Ahli Geologi. Di Malaysia, sambutan hari berkenaan antaranya bagi memperkukuhkan kesedaran akan kepentingan bidang geologi dalam pembangunan negara mampan. Dan sebelum berpisah, ikuti temu bual Hasimi Muhammad sempena Hari Ahli Geologi sedunia dan melihat bagaimana potensi sumber unsur nadir bumi di Malaysia. 7 April 2024 merupakan hari istimewa untuk ahli geologi di seluruh dunia, dan pada tarikh ini kita akan meraihkan Hari Ahli Geologi Sedunia 2024, yang mana hari ini antaranya untuk kita mengiktiraf sumbangan-sumbangan ahli geologi dan juga geosains di seluruh pelosok Malaysia dan juga dunia. Dan untuk tahun ini ia bertemakan geologi menjana ekonomi, meraihkan warisan dunia demi kesejahteraan rakyat. Dan sudah tentu di Malaysia bagaimana kita mahu melihat tema ini dapat diangkat dan diselaraskan bukan sahaja di peringkat persekutuan tetapi juga di peringkat negeri, dan bagaimana industri geologi dan juga sumber-sumbernya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi. Dan sudah tentu untuk jam ini bersama dengan Esra Awani, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Datuk Profesional Geologis Zamri Ramli. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan Esra Awani. Terima kasih Esra Awani bagi pihak JMG dan komuniti geologi dan ahli geosains. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Esra Awani kerana membagi ruang kami bersiaran di hari yang istimewa bagi komuniti kami lah. Bercakap mengenai hari istimewa ini, Datuk, sudah tentu untuk permulaannya bagaimana kita nak memahami Hari Ahli Geologi Sedunia ini dan juga pentingnya sambutan Hari Ahli Geologi ini, Datuk. Okey, kalau kita lihat dari apa yang Saudara Hazimi maklumkan, tema Hari Sambutan Geologi 2024 ni adalah menjana ekonomi meraihkan warisan demi kesejahteraan rakyat. Sebenarnya kalau kita imbas daripada sejarah, sambutan ini bermula pada tahun 1966 lah. 31 Mac 1966 dimulakan oleh sekumpulan ahli geologi di Soviet sana. Dia meraihkan sumbangan penemuan hidrokarbon untuk kemakmuran kesejahteraan negara tersebutlah. Bagi di Malaysia ni kan meraihkan geologi ini merupakan satu yang penting kerana profesion geologi ini merupakan asas kepada pembangunan negara. Kalau kita lihat dari segi imbas balik 150 tahun dulu kan, modal untuk pembangunan Malaysia ni kan disumbangkan oleh Perlombongan Timah. Dan sehingga kini kalau kita lihat yang terbaru ni, penemuan-penemuan sumber kekayaan baru seperti unsur nadir bumi yang menjadi menjana dan mencetuskan revolusi hijau dan juga peralihan tenaga yang menjadi rebutan di seluruh negara. Dan seperti yang kita tahu, peranan ahli geologi ni ataupun geosains ni ada di belakang tabir. Orang yang meneroka, pakar yang meneroka, sumber tenaga, pelombongan, termasuk juga meraihkan warisan di mana kita mengenalkan konsep pembangunan inovasi yang kita bangunkan suatu sumber geologi tanpa musnah untuk masyarakat tempatan, dan juga dari segi aspek bencana di mana kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang terdedah kepada bencana geologi yang kita dapat kurangkan dia punya kesan bencana itu pada kos yang paling optimum. Itu sebabnya penting kita meraihkan pakar-pakar ni di sebalik tabir ni. Datuk, bila kita bercakap dengan mengenai geologi ini, tak semua faham geologi dan juga perkhususan bidang geologi itu. Di Malaysia kalau kita melihat bagaimana bakat-bakat ahli geologi dan juga geosains itu, adakah kita cukup kemahirannya untuk membangunkan bidang ini, Datuk? Okey, kalau kita lihat daripada awal kan, kita sebenarnya kita punya bakat-bakat yang memang kita cukup. Tapi apa yang penting adalah pendedahan. Kalau kita tengok dalam industri di minyak dan gas ni, kebanyakan geologi yang bertugas ni adalah geologi tempatan. Dan juga saya berpeluang untuk pergi melihat pelombongan pelombongan emas, timah kan. Dan apabila saya agak terperanjat melihat bakat-bakat yang ada ni adalah bakat-bakat daripada rakyat tempatan yang bangunkan kita punya emas. Contohnya di Tawau, mereka yang pakar ni adalah yang rakyat Malaysia yang bekerja di Uzbek, Kazakhstan, pergi ke Indonesia, negara-negara yang kita terkenal di dunia kan, untuk bangunkan industri ni, sekarang ni bekerja di Malaysia. Begitu juga kalau kita tengok kan orang di Lynas, pakar-pakar yang terlibat dalam pemecahan ni adalah rakyat Malaysia. 90% daripada itu adalah rakyat Malaysia. Begitu juga dengan universiti tempatan, kalau kita start daripada UM dulu sehingga ke UMK sekarang ni, banyak juga telah
mengkhususkan bidang geologi ni kan satu profession yang menjadi sebagai asas kepada pembangunan negara. Datuk, kalau kita melihat pada profession doktor, kalau kita sebut, kita tahu doktor berada di klinik, di hospital dan sebagainya. Kalau jurutera ada di sini. Tapi untuk bidang geologi ni, bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan seharian untuk masyarakat tahu dan juga sumber-sumber itu untuk kita dedahkan kepada umum. Okey. Kalau kita seperti yang saya maklum tadi, geologi ni dia sebalik tabir lah, dia meroka apa sumber semua. Kita lihat kita bangun tidur tu kan. Bila kita bangun tidur kan, kita tengok, kita buka gas tu dan kita tengok gas tu adalah sumber apa geologi tu. Dan bila kita bawa kereta kan, sebahagian daripada itu, saya boleh katakan 70% adalah daripada sumber geologi, daripada dia punya minyak, dia punya apa ni besi dan juga dia punya cermin, dia punya motor dan sebagainya adalah daripada sumber geologi. Itu juga dari segi kecantikan. Kalau kita tengok industri macam dekat Korea, kosmetik menggunakan Colinette. Itu merupakan sumber geologi yang dikenal pastikan oleh ahli geologi. Begitu juga bila kita sakit, kita nak pakai ubat Panadol, merupakan elemen-elemen yang ada sumber geologi dalam tu. Maknanya dan juga untuk kita bangunan besar dan sebagainya, infrastruktur. Kalau tak ada sumber geologi ni kan, dia akan terjejas lah. Maknanya, tapi isunya geologi ni, ahli geologi ni bekerja di sepanjang tabir tu sebab dia upstream. Dan bila kita buat suatu contohnya kan, kita buat untuk buat mega structure kan, kita akan menyiasat batuan sumber di profil bawah tanah tu, kesesuaiannya dan apa impak dia, kesan bencana berlaku ataupun kekangan geologi yang ada tu, dan maklumat itu digunakan oleh jurutera untuk mereka bentuk. Jadinya kita nampak step tu kita yang paling atas dan dia pergi downstream. Biasanya yang downstream ni yang orang akan nampak. Tapi tak apa, sebagai ahli geologi kan, kita sekarang ni di fasa untuk memasyarakatkan bidang geologi supaya bidang kita diketahui ramai sebagai asas kepada pembangunan negara. Kita mahu melihat kepada sumber-sumber geologi itu. Kalau di Malaysia, antara yang disebut adalah unsur nadi bumi dan jika unsur nadi bumi bukan radioaktif. Bagaimana sebutnya mudah Datuk, tapi mungkin nak memahami apa itu REE dan juga apa itu NRREE itu Datuk. Okey sekarang ni memang semua orang sebut REE dan NRE REE ni ataupun unsur nadi bumi ni adalah kita merujuk pada jadual berkala lah. Kalau kita belajar kat kimia kan, kita jadual berkala tu adalah merujuk kepada kumpulan lanthanide. Dia ada 61 sampai 71 kan. Dia ada 15 unsur dan termasuk 17 Itu kita merujuk kepada jadual berkala kimia sebenarnya. Itu adalah REE. NREE pula non-radioactive element unsur radioaktif bukan unsur nadi bumi bukan radioaktif adalah kita merujuk kepada akta pelaksanaan tenaga atom ni, akta 304 Dalam akta tersebut jika bahan-bahan yang kita ni dipanggil NOM tu, natural occurring radioactive materials ni, sekiranya bila kita buat analisis makmal dia kurang daripada 1 becquerel di bawah akta tersebut kan, dia tak dikelaskan sebagai radioaktif dan kita merujuk pada 2 unsur iaitu thorium dan uranium. So dalam hal ni kan, apa yang kita fokus adalah radioaktif yang dipanggil jerapan ion ataupun dalam bahasa Inggeris ion adsorption clay. Yang tu kita fokus. Tapi kalau dia mineral base, dia mengandungi unsur thorium dan unsur thorium dan radium. Uranium dan thorium. Itu yang maknanya kalau mineral base. Tapi sekarang ni kita dasarkan pada ionic clay, yang tu yang tidak ada ni. Tetapi semuanya tidak berbahaya, betul? Yang yang dipanggil jerapan ion ni tidak berbahaya lah. Dia natural lah. Okey. Bila kita cakap, saya ada baca unsur nadi itu bila sebut dia sesuatu yang jarang ditemui. Jadi bila ia jarang ditemui, bagaimana kita melihat pada potensi sumber tersebut? Di Malaysia misalnya kita melihat kepada tema untuk sambutan Hari Ahli Geologi sedunia pada tahun ini, bagaimana kita melihat pada sumber-sumber ini dapat diangkat untuk pembangunan ekonomi Malaysia, Datuk? Okey. Kalau kita tengok ni, kalau kita mengimbas balik 150 tahun dulu kan, Malaysia merupakan pengeluar terbesar biji timah. Okey, selain daripada itu, hasil daripada pengeluaran jaluran biji timah ni, sebenarnya Malaysia ni dianugerahkan oleh Allah satu lagi
unsur baru dipanggil unsur nadi bumi ni, hasil daripada peluruan jaluran batuan granit ni, jaluran timah ni, yang menghasilkan apa ni, dipanggil reserve yang signifikan. Kalau kita JMG dalam buah rancangan Malaysia ke-11 telah mengenal pasti 29 kawasan 29 kawasan yang berpotensi kan, yang kita anggarkan 16.1 juta lah, dan dia membawa apa kalau kita translate kepada ringgit 809.6 bilion. Itu sumber tu, tapi itu hanya pada 20% daripada keseluruhan rantaian. Itu pun kalau kita kira kan, kita kira mengambil kira 5 tan per ekar. Tapi apa yang kita dapat daripada ni, daripada pilot projek kita, dia mencapai hingga 40 tan per ekar. Jadinya itu menunjukkan bahawa kan, dia merupakan sumber kekayaan baru negara kan, yang patut kita apa ni, exploit dan kita bangunkan secara mampan. Berdasarkan kajian JMG juga, adakah ia berselerak di seluruh negara ataupun hanya di negeri ataupun kawasan-kawasan tertentu, Datuk, mengenai sumber-sumber tersebut? Okey. Sebab apa bila kita nak melihat sumber tu kan? Sebab apa dia mesti berkait rapat dengan jaluran geologi itu sendiri. So kalau kita tengok sekarang ni, dia berkait rapat dengan taburan granit itulah. Kalau kita nak pergi yang apa non-radioaktif ni, maknanya kebanyakan negeri ada. Tapi sekarang yang paling banyak adalah di negeri yang kita kena pasti mempunyai taburan granit yang tinggi lah. Antaranya macam Terengganu, Kedah, Pahang, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan. Itu antara yang tertinggi lah, yang kita kenali sebagai mining state lah. Usaha yang mungkin boleh kita gerakkan lagi, Datuk, untuk mengembangkan sumber-sumber ini, khususnya kepada REE itu sendiri dan juga REE itu, Datuk. Okay. Dan dasar saya melihat kepada larangan ekspor REE mentah, adakah ia dapat membangunkan industri ini pada pandangan Datuk? Okey, kalau kita tengok usaha kerajaan melalui NRES yang berhormat menteri kita kan, kita telah melancarkan dipanggil standard pelombongan NRE ni kan, dan kita pun telah siapkan dan kita telah hedar kepada negeri-negeri yang berkenaan. Dan satu, kita lagi standard untuk pelombongan ni kita telah ada. Yang kedua sekarang ni, kerajaan dalam penelitian untuk membuat model perniagaan yang terbaik untuk membangunkan NRE ni daripada huluan, pertengahan sampai ke hiliran. Model perniagaan ini sekadar penelitian yang dibangunkan oleh ASM bersama dengan JMJ juga, dan juga agensi yang berkepentingan. Dan tu yang ketiga adalah kita perlu ketengahkan bakat-bakat kita. Sebab kita nak kita punya kita punya sumber ni kan, kita tidak ekspor semua sebab kita nak bangunkan industri hiliran. Seperti yang bagi tahu tadi, kini cuma 20%, tapi kalau kita buat pertengahan tu, kita akan meningkat pada 50% dia punya pulangan. Kalau kita meningkat lagi, dia akan 70% dan hingga 100%. Sebab apa? Kita mempunyai sumber yang cukup untuk kita bangunkan. Apa yang kita perlukan adalah kerangka perundangan yang jelas, dasar yang jelas, dan juga bakat-bakat tempatan. Dan dalam masa yang sama kan, kita juga perlu mengadakan kolaborasi tu dengan negara-negara kan yang kita kena pasti yang telah mempunyai teknologi ini untuk berkolaborasi dengan kita lah, supaya kita dapat bangunkan. Tapi kita mesti bangunkan berteraskan kepada 3 prinsip. Yang pertama di sustainable, responsible and efficient, ataupun dipanggil sebagai mampan, bertanggungjawab dan cekap. Sebab apa? REE ni, NRE ini adalah dia pencetus bahan suapan kepada revolusi hijau. Jadi anything that dia perlukan tenaga kan, dia mesti mematuhi semua standard-standard alam sekitar dan kita pun perlu fikir ni adalah milik strategik negara dan kita perlu fikirkan untuk anak cucu kita juga. Datuk, mungkin untuk sempat dengan sambutan Hari Ahli Geologi Sedunia ini, mungkin harapan dan juga kata-kata kepada ahli geologi dan juga geosains Malaysia ini, Datuk. Okey, saya ingat yang terakhir sekali kan, saya nak cakap selamat Hari Geologi kepada semua ahli geologi dan geosains di negara ini kan, dan juga di seluruh pusat rantau ini, dan bersama-samalah kita berganding bahu membangunkan negara kita demi untuk meraihkan warisan, menjana ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Okey, ayuh kita bersama. Baik. Okay. Itu dia Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, Datuk Profesional Geologis Zamri Ramli, berbincang mengenai khususnya sempena dengan sambutan Hari Ahli Geologi Sedunia 2024 dan juga mengenai peranan geologi dan sumber-sumber yang ada di Malaysia untuk kita manfaatkan khususnya untuk pembangunan ekonomi negara. Sekian dari saya, Asy Muhammad, kembali pada rakan tugas di studio.